Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa syur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa bi sadri wa yassir amri wa rudatan lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Bab 2 adalah kumpulan asas hubungan etnik. Okay, konsep-konsep asas hubungan etnik. Yang pertama adalah etnik dan ras. Kita akan tengok dia apa itu etnik dan ras. Kemudian apa itu masyarakat, budaya, etnik Malaysia dan integrasi dan hubungan etnik. Okay, kita tengok dulu ya apa itu etnik. Etnik ialah sekelompok manusia yang mengamalkan budaya yang hampir seragam, termasuk adat resam, pakaian, bahasa dan kegiatan ekonomi. Etnik sering berbeza berdasarkan ciri budaya seperti adat resam, pakaian, pandangan, kecantikan, kegiatan ekonomi dan hiburan. Di Malaysia, orang Melayu, Cina, India, Kadazan Dusun, Melanau dan pelbagai lagi dianggap sebagai etnik. Ya, etnik ni yang seperti saya terangkan tadi, dia mengamalkan budaya yang hampir seragam termasuk adat resam. Ya, yang Melayu, Cina dengan India tu kita panggil dia sebagai etnik lah. Termasuklah dekat Sabah Sarawak tu kita panggil dia sebagai etnik. Dan kita tahu setiap etnik ni dia ada bahasa dia tersendiri, ya, pakaian pun dia ada pakaian tradisi tersendiri dan kegiatan ekonomi pun sendirilah. Tapi Melayu, Cina, India ni dia kita nampak jelas lah ya, kalau kita pergi ke Sabah Sarawak sana pun dia ada pelbagai etnik ya. Sana ada banyak, terlalu banyak etnik, dan kalau kita tengok pun pakaian dia orang pun berbeza lah di antara satu sama lain. Okey, seterusnya etnik ya. Kelompok manusia yang ditentukan melalui perbezaan ciri-ciri budaya seperti adat resam, pakaian, bahasa, kegiatan ekonomi dan sebagainya. Okey, itu adalah etnik, dan ethnicity ni adalah rasa kekitaan sesuatu kumpulan etnik tertentu kerana anggotanya merasa disatukan dengan satu sejarah, nilai, sikap dan tingkah laku yang sama. Okay, ethnicity ni adalah satu perasaan yang bagus lah. Ya, sebab kita rasa kita disatukan lah. Contohnya kalau Melayu ni, kita sesama Melayu rasa seperti ada kaitan di antara satu sama lain lah. Kita nak jaga di antara satu sama lain. Begitu juga dengan etnik yang lain. Dia ada rasa satu, macam ada satu ikatan lah. Dia rasa kekitaan dia. Okay, tapi kalau ethnocentrism ni dia dah jadi lain ya. Ethnocentrism ni adalah kepercayaan atau rasa bangga di kalangan anggota sebuah etnik bahawa budaya dan etnik mereka jauh lebih baik dan hebat daripada kelompok yang lain. Okay, ethnocentrism ni dia lebih kepada asobiah lah, kita panggil dia sebagai asobiah. Dia rasa dia punya bangsa ni paling tinggi, ya, dia sehingga pandang rendah terhadap etnik-etnik yang lain lah. So sikap ethnocentrism ni kita perlu hindarkan. Okay, ras. Ras ni pula adalah kelompok sosial yang mempunyai tanda pengenalan kolektif berasaskan ciri-ciri fizikal, biologikal nyata seperti warna kulit, warna mata dan sebagainya. Okay, so ras ni kita tengok kepada ciri-ciri fizikal dia. Yes, contohnya kalau kita boleh kata, kalau ras Melayu ni apa dia? Dia kalau kita tengok Melayu dekat tanah Melayu sini dengan dekat Indonesia sana lebih kurang samalah. Ya, dia punya ras yang sama. Ya, tapi kalau kita tengok Cina, dia ada ras berbeza ya. Kita tengok mata dia pun sepet sikit ya. Kalau kita pergi banyaklah ras berbeza ya. Kita dapat bezakan seseorang tu dengan hanya tengok dia punya rupa je. Kita boleh tahu dia tu adalah daripada kelompok manalah. Okay, racism adalah pandangan, pemikiran atau kepercayaan negatif oleh sesuatu kelompok sosial terhadap suatu kelompok lain berdasarkan ciri-ciri fizikal atau ras semata-mata. So kalau kita tak boleh nafikan ya, memang racism ni banyak lah, bukan di negara kita je, malahan dekat negara luar sana pun lebih besar dia punya racism dia. Dia hanya kita beranggapan negatif terhadap bangsa yang
mempunyai fizikal yang berlainan dengan kita. Contohnya kalau kita orang dekat Amerika sana, dia memang resis terhadap orang kulit hitam lah. Itu dekat Amerika sana. Lagipun dia orang punya tagline pun white supremacy. So kat sana pun dia punya tagline pun dah menunjukkan racism dia. So dekat Malaysia pun sebenarnya banyak juga racism ni. Cuma kita janganlah terlibat dengan racism ni. Okay, apa yang menyebabkan racism ni? Okay, yang pertama adalah prejudice. Prejudice ni adalah pandangan negatif mengenai ahli atau kelompok etnik yang lain. Lazimnya tidak berasaskan maklumat yang tepat dan biasanya tidak diluahkan secara terbuka. Apabila prejudice disuarakan, prejudice menjadi stereotype. Okay, prejudice ni kita tak katakan dia secara nyata lah. Selalunya di dalam kita punya perasaan sendiri, kita dapat maklumat daripada orang lain. Contohnya, sekian-sekian bangsa ni perangai dia macam ni. Lepas tu bila kita dapat maklumat tu, kita pun membuat pandangan kita sendiri terhadap bangsa tersebut, dan itulah yang dipanggilkan sebagai prejudice. Kita ada perasaan pandangan negatif terhadap satu-satu bangsa tu berdasarkan apa yang kita dengar saja. Kita tak dapat maklumat yang betul lah. Okay, seterusnya stereotype. Stereotype ni adalah lanjutan daripada prejudice tadi. Apabila kenyataan umum yang negatif terhadap satu kaum, kumpulan etnik. So kita dah tadi kita dah bersikap prejudice. So bila kita suarakan, contohnya kita cakap lah, okay, sekian-sekian bangsa ni perangai dia macam ni. So bila kita dah nyatakan, dia dah jadi stereotype. Gambaran berlebih-lebihan tentang perlakuan baik atau buruk sesuatu kaum etnik. Dia bukan sahaja perkara buruk, mungkin perkara tu baik tapi kita secara berlebih-lebihan. Itu pun boleh jadi stereotype lah. Okay, seterusnya adalah diskriminasi. Hasil daripada prejudice dan stereotype ni terjadilah diskriminasi. Diskriminasi ialah perbuatan membandingkan seseorang individu atau sesuatu kelompok etnik lain berasaskan ciri-ciri etnik semata-mata. Manifestasi prasangka yang wujud dalam kumpulan etnik dan mudah berlaku apabila wujud prejudis dan stereotip dalam sesebuah masyarakat. Okay, so prejudis dan stereotip ni dia akan menyebabkan kita bersikap diskriminasi. Kita tak nak bergaul atau menerima etnik lain lah, kerana kita telah bersangka buruk terhadap mereka. Okay, seterusnya kita pergi kepada masyarakat dan bangsa. Tadi kita dah tengok ras dengan etnik. So awak setakat ni faham tak apa itu etnik dengan ras? Ras tu macam lebih pada diri muka fizikal lah akhirnya. Ras ni dia lebih kepada fizikal seseorang lah. Tak silap saya dekat dunia ni ada 4 ataupun 5 ras yang utama lah. So maksud dia kalau kita tengok je fizikal dia, kita boleh agak dia daripada negara mana. Contohnya kalau awak tengok orang daripada orang India dengan orang contohnya Bangladesh lah, dekat Malaysia ni. So awak dapat beza tak antara dua tu? Dapat kan? Dapat. Tadi tengok je walaupun warna kulit dia hampir sama lah. Kita kata warna Bangladesh dengan India ni warna kulit dia hampir sama. Tapi bila kita tengok je sekali kita dapat beza. Maknanya kat situ kenapa? Sebab dia ada ras yang berbeza. Kalau kita tengok dekat negara-negara kulit hitam macam Afrika pun, kita tengok sekali kita dah tahu dia adalah orang Afrika. Maknanya itu adalah ras lah. Kita dapat bezakan dia dengan fizikal je. Kalau Melayu pun, Melayu dengan Cina kita lagi senang lah kita nak dapat bezakan. Walaupun Melayu ada yang putih, Melayu ni kita tahulah warna kulit dia bukan dah putih sangat. Tapi kalau ada Melayu yang putih pun, kita dapat beza. Cuma kadang-kadang ada yang susah kita nak bezakan sebab dah berlaku perkahwinan campur ni lah. Contohnya Melayu kahwin dengan Cina ke. So dia punya ras tu dah kurang nyata lah. Dah tak nampak sangat sebab berlakunya perkahwinan. Okay. So faham ya? Ada lagi nak tanya pasal etnik dengan ras ni? Tak ada. Tak ada ya. So kalau tak ada kita teruskan ke masyarakat dan bangsa pula.
Okay, apa dia bangsa? Bangsa ni kita seringkali panggil dia sebagai kaum lah. Jenis manusia daripada satu asal keturunan. Ya, sebagai contoh adalah kita ada bangsa Melayu ni. Okay, kumpulan manusia dalam satu ikatan tata negara. Ya, contohnya kita panggil dia sebagai bangsa Melayu. Ya, kaum Melayu. Samalah. Ya, bangsa Melayu ke kaum Melayu. Ataupun kita panggil dia, kita boleh juga panggil bangsa Malaysia. Ya, kita boleh juga panggil bangsa Malaysia. Kenapa? Sebab kita diikatkan dengan satu ketatanegaraan. Ya, kita ada rukun negara, kita ada perlembagaan kita. Ya, so kita boleh juga panggil bangsa Malaysia. So tak salah, perkataan bangsa Malaysia ni tak salah. Okay, tapi bangsa, kalau kita panggil bangsa Johor pun sebenarnya tak salah. Sekarang ni ada famous kan guna perkataan bangsa Johor. Ya, tak salah. Perkataan tu betul lah. Cuma janganlah kita, itulah macam saya kata tadi, bila kita dah terlalu terikat, dia akan jadi ethnocentrism. Ethnocentrism ni kita rasa bangsa kita yang paling baik atau paling tinggi daripada orang lain. Tu bila kita dah ada sikap tu, kita dah salah lah. Tak salah kita nak gelarkan bangsa Melayu ke, bangsa Johor ke, tak kisahlah bangsa apa pun. Tapi jangan sampai kita ada ethnocentrism tadi. Dia boleh menyebabkan kita rasa bangsa kita tu lebih tinggi daripada bangsa orang lain. Padahal kita ni diciptakan sama je. Tak ada beza pun di antara satu sama lain. Okay, seterusnya adalah masyarakat. Ialah kumpulan manusia yang hidup bersama sama di suatu tempat dengan aturan dan cara hidup tertentu. So bila dah bercampur sesuatu bangsa tu dekat satu tempat tu, dan kita ada cara kita hidup, kita dah hidup sama-sama dekat satu tempat, dan kita ada aturan cara hidup kita sendiri, so itulah yang digelarkan sebagai masyarakat. Masyarakat ni terdiri daripada pelbagai bangsa yang hidup dalam satu-satu tempat tu lah. Kita tak panggil masyarakat Malaysia. Tak betul lah, ayat tu tak betul. Kalau bangsa Malaysia atau bangsa Melayu betul. Tapi kalau masyarakat Melayu, contohnya masyarakat Melayu, salah lah. Kita ni, masyarakat ni adalah orang yang hidup bersama-sama kat satu tempat. Okay, sebelum kita tengok apa dia ciri-ciri masyarakat ni. Yang pertama, berkelompok. Mestilah masyarakat mestilah hidup berkelompok lah. Maknanya hidup bersama-sama, saling mengenali dan bergantung di antara satu sama lain. Tolong-menolong semua tu lah. Okay, selanjutnya adalah berkebudayaan. Okay, tiada masyarakat maka tiadalah budaya. Budaya diwarisi dari generasi ke generasi dengan proses penyesuaian. Okay, setiap masyarakat mesti ada budaya yang diwarisi lah. Melayu dia ada budaya dia sendiri. Cina dan India pun ada budaya dia sendiri yang diwarisi. Okay, seterusnya adalah mengalami perubahan. Suatu perubahan terjadi kerana faktor yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Sebagai contoh, suatu penemuan baru mungkin akan mengakibatkan perubahan kepada masyarakat itu. Okay, dalam sebuah masyarakat, memang akan mengalami perubahan budaya. Sebagai contoh, budaya memberi duit raya ataupun ampau ni sebenarnya adalah budaya Cina lah, yang diambil oleh bangsa Melayu, kaum Melayu, dan dijadikan sebagai sebahagian daripada budaya dia sendiri. So itu adalah contohlah maknanya budaya pun boleh mengalami perubahan. Berinteraksi, berhubung dan bekerjasama seterusnya mencetuskan interaksi. Interaksi ini boleh berlaku secara lisan ataupun tidak. Memang tak dinafikan lah, dalam mana-mana masyarakat mestilah berlaku interaksi. Seterusnya kepimpinan. Kepimpinan terdiri daripada ketua keluarga, ketua kampung, ketua negara dan sebagainya. Kepimpinan dalam masyarakat Melayu awal bercorak tertutup kerana pilihan berdasarkan keturunan raja dan bangsawan. Dan kita tahu masyarakat kita, terutama masyarakat Malaysia lah, kita punya pemimpin, iaitu Perdana Menteri dan semua tu lah, kabinet dia itu adalah daripada peringkat negara lah. Daripada peringkat kampung pun kita ada ketua kampung, daripada peringkat keluarga pun kita ada ketua keluarga. Maknanya masyarakat ni dia mesti ada kepimpinan. Kalau bayangkan kalau sesebuah negara ataupun kampung tu tak ada dia punya ketua, apa jadi dekat masyarakat tersebut? Masyarakat tersebut macam tak organize lah. Tak ada program,
just buat kehidupan sendiri. So, mana-mana masyarakat pun mesti ada ketua. Okey, yang terakhir adalah stratifikasi sosial. Ia meletakkan seseorang pada kedudukan dan peranan yang harus dimainkan, merujuk kepada susun lapis masyarakat. Okey, nanti saya akan terangkan lepas ni apa itu stratifikasi ni. Okey, ada 3 stratifikasi sosial. Yang pertama adalah kelas, kedua adalah status, yang ketiga adalah kasta. Okey, apa dia kelas? Kedudukan seseorang dalam masyarakat berdasarkan pemilikan harta atau kekayaan. Orang kaya kelas atasan dan orang miskin adalah kelas bawahan. Contohnya, dalam masyarakat ni memang kita ada bezakan kelas lah. Selalunya kelas atasan. Kalau awak pergi dekat, contohnya dekat tak jauh lah kat Gombak ni. Kalau kita pergi kat Gombak ni, kita akan tengok ada satu kawasan tu adalah kawasan orang kaya-kaya. Ada satu kawasan tu adalah kawasan perkampungan. Kat situ pun kita dapat tengok kelas yang berbeza. Tak dapat dinafikan memang kat masyarakat ni memang dibezakan melalui kelas. Tak pernah lagi kita tengok orang kaya dengan miskin ni bercampur antara satu sama lain. Sebelah rumah orang kaya ada rumah orang miskin. Lepas tu orang kaya balik, orang miskin balik. Jaranglah kita tengok ada. Selalunya masyarakat ni akan dibezakan ikut kelas. Kalau kita tengok kat satu kawasan yang maju sikit tu, mesti banyak rumah-rumah besar, rumah orang kaya-kaya. Dan ada satu kawasan tu dia rumah setinggan-setinggan, rumah-rumah kampung. Itu maknanya ada perbezaan kelas lah. Okay, yang kedua adalah status. Jangkaan peranan yang dimainkan oleh individu dalam masyarakat seperti penerimaan gelaran datuk, haji dan lebay. Selalunya orang balik haji ni kita akan gelar dia sebagai haji lah. Datuk ni adalah yang dapat anugerah daripada raja ataupun sultan. Okay, lebay ni pun selalunya lebih kepada orang-orang surau ataupun orang-orang masjid lah. Kalau kita tengok dia berserban sambil pergi masjid, kita akan gelar dia sebagai lebay. Okay. Maknanya status ni lebih kepada nama lah. Dia punya panggilan dia ataupun pangkat dia. Okay, seterusnya kasta. Kelas sosial yang keahliannya ditentukan hanya melalui kelahiran dan dalam hidupnya tidak berlaku mobiliti sosial. Okay, kasta ni dekat Malaysia rasanya dah tak ada lah. Kasta ni kita dapat tengok jelas dekat India sana. Maknanya masyarakat kat sana dibezakan melalui kasta. Ada kasta, nanti saya akan tunjukkan apa dia kasta-kasta dia. Maknanya kalau awak kita terlahir dalam kasta yang rendah, kita akan berada dekat kasta tu sampai bila-bila lah. Maknanya kasta ni ditentukan daripada, dia tak ada perubahan lah. Kalau memang kita lahir daripada kasta bawahan, kita akan jadi kasta bawahan sampai bila-bila. So tak elok lah sebenarnya kasta ni. Dan serasanya kat India pun dah berkurang sedikit lah kasta ni. Okay, kita tengok kasta masyarakat India. Okay, ini adalah pembahagian. Dia ada 4 bahagian lah. Bahagian kepala, bahagian badan, bahagian perut dengan bahagian kaki. Okay, bahagian kepala ni dipanggil sebagai Brahmin. Brahmin ni adalah orang-orang pemikir. Seperti paderi, cikgu, saintis, astronomi. Itu semua adalah bahagian-bahagian Brahmin. Okay, seterusnya adalah bahagian Kshatriyas. Kshatriyas ni lebih kepada pemerintah. Pemerintah ataupun tentera ataupun raja ataupun kabinet menteri, semua tu lah. Itu adalah bahagian yang lapisan yang kedua. Kshatriyas. Okay, lapisan yang ketiga ni adalah Vaishyas. Vaishyas ni lebih kepada peniaga-peniaga lah. Peniaga-peniaga, petani-petani, doktor, accountant, yang kerja-kerja biasa ni lah. Brahmin ni Brahmin ni yang atasan ni dia lebih kepada tenaga pengajar ataupun yang menggunakan fikiran lah. Maknanya memang kerja dia menggunakan otak bahagian kepala untuk berfikir. Itu adalah Brahmin. Kshatriyas ni dia lebih kepada kepimpinan dan ketenteraan. Kalau Vaishyas ni dia lebih kepada pekerjaan yang fizikal. Dia maknanya pekerjaan ni tak perlukan fikiran, tak perlukan berfikir sangat.
perlu berfikir, tapi dia tak adalah fokus kepada untuk mengkaji sesuatu. Dia lebih kepada peniaga, petani, penjual-penjual, semua tu adalah bahagian Vaishas ni. Okay, yang keempat adalah Shudras. Okay, Shudras ni contohnya tukang kayu, tukang besi, pekerja pembinaan, maknanya pekerja-pekerja buruh kasar lah. Shudras ni adalah pekerja-pekerja buruh kasar. Tukang buat kapal. So, awak boleh tengok lah banyak tu, tukang gunting rambut, pemburu. Itu adalah peringkat bawahan. Okay, seterusnya, kenapa kita perlu mengkaji masyarakat ni? Kita masih dalam tajuk masyarakat lagi ya. Kenapa kita perlu kaji? Yang pertama sebab manusia ni hidup bermasyarakat. Okay, perlakuan seseorang berkaitan dengan masyarakatnya. Seseorang itu dicerminkan dan mencerminkan masyarakatnya. So kalau kita dapat tengok lah, contohnya apa contohnya? Kita tengok perangai seseorang tu ya, itu dapat menentukan macam mana masyarakat dekat tempat tersebut lah. Contohnya kalau kita pergi datangnya, contohnya kalau awak duduk asrama awak bergaul dengan banyak orang. Okay, contohnya ada orang Kelantan, ada orang Johor, ada orang daripada utara Kedah apa, Penang ke. So awak dapat tengok macam mana perangai dia. Perangai setiap kita dapat tengok berbeza-beza lah perangai seseorang tu berbeza-beza. So dekat situ kita dapat tahulah bagaimana masyarakat dekat Kelantan tu hidup contohnya. Kita dapat tahulah dengan tengok perangai kawan kita tu, kita dapat tengok perbezaan kalau awak tengok orang daripada negeri berbeza ni, dia punya cara berbeza sikit lah. So kita dapat tengok macam mana masyarakat tu sendiri daripada kawan kita tu. Okay, contoh lain yang lebih besar adalah contoh kegigihan individu Jepun dikaitkan dengan kegigihan masyarakat dia. So kita tahu Jepun ni orang kata banyak kita dengar lah, dia ni terlalu rajin, on time sampai abaikan, kadang-kadang tu sampai abaikan keluarga untuk bekerja. So kalau kita tengok kalau ada orang Jepun datang ke Malaysia pun kita dapat tengok lah macam mana dia punya timing berbanding dengan kita sendiri Kalau kita janji pukul 2, pukul 3 baru sampai. Okay, seterusnya adalah memahami cara hidup bermasyarakat. Pemahaman yang tepat terhadap masyarakat membolehkan individu itu bertingkah laku dan menyesuaikan diri mengikut kehendak masyarakat setempat. Okay, so kalau kita datang tempat orang, kita kena tahulah macam mana tingkah laku masyarakat kat tempat tersebut. Kita kena sesuaikan kita punya tingkah laku dengan masyarakat setempat. Kita tak boleh lah buat ikut cara kita sebab nanti dia akan menimbulkan ketidakselesaan. Sebab tu kita kena tahu kalau kita pergi satu tempat tu, kita kena kaji macam mana cara hidup masyarakat dekat tempat tersebut. Kalau kita datang negara orang, kita janganlah buat macam tempat kita sendiri. Kita kena tahulah macam mana budaya hidup dekat tempat tersebut. Okay, seterusnya adalah memahami budaya dan masyarakat lain. Tidak akan mengalami satu kejutan budaya tetapi lebih bersedia menghadapi perbezaan yang wujud. Okay, so kita sekarang dah zaman belajar ni, kita dah kenal ramai orang Sebab sebelum ni kalau kita kat sekolah rendah, kita lebih kepada masyarakat kita sendirilah. Tapi bila kita dah masuk sekolah asrama, masuk sekolah menengah ke ataupun sekarang ni dekat college ni, kita dah bergaul dengan ramai orang. So awak kena belajar budaya-budaya daripada kawan-kawan awak tu. Sebab apa? Supaya satu hari nanti bila awak dah bekerja ke apa, awak pergi ke luar negeri, awak duduk kat tempat orang, ataupun awak pergi ke luar negara lah So awak dah lebih bersedia dan tidak berlaku kejutan budaya. Seterusnya adalah memupuk kerjasama di antara masyarakat. Perhubungan merangkumi masyarakat dunia keseluruhannya. Dapat mengatasi isu global seperti pencemaran teknologi, perlumbaan senjata dan sebagainya. So kalau kita kaji satu bangsa tu, kita dapat bekerjasama lah. Kita dapat bekerjasama lah dengan negara-negara lain. Sama juga kalau dalam Malaysia kita sendirilah, kalau kita dah kenal, kita dapat memupuk kerjasama.
So itulah masyarakat. Ada apa-apa nak tanya tak pasal masyarakat ni? Tak ada sir. Adil ada Adil. Adil Mikael. Adil Mikael. Nama yang saya panggil-panggil semua tak menjawab pun. Farid Hidayat. Ya, Boleh faham tak apa tu masyarakat? boleh. Boleh Boleh. Zaladin Zidin. Ya sir. Boleh faham saya terangkan pasal masyarakat tadi? Boleh. Boleh. Okey, seterusnya. Okey, saya pun dah penat baca. Okey, seterusnya adalah konsep budaya. Kita akan tengok dia apakah konsep budaya. Kita akan tengok dulu apakah maksud budaya ni. Okey, ini adalah pandangan definisi budaya ni ada berlainan, ada yang lain lah daripada yang saya tunjuk ni. Ini adalah salah satu daripada definisi budaya. Okey, ada yang kata budaya ni berasal dari perkataan budi dan daya. Budi tambah daya. Budi ni adalah kecergasan akal fikiran. Daya ni adalah kekuatan, kuasa dan tenaga dan pengaruh. Dan daripada dua perkataan budi dan daya ni terhasillah definisi cara hidup orang ramai termasuk pemikiran, nilai kepercayaan, pandangan dan tabiat berfikir serta cara perlakuan manusia yang menggerakkan jiwa. So kalau kita maksud dia kat sini, budaya ni sebenarnya adalah cara hidup lah. Cara hidup ni macam mana? Termasuklah cara dia berfikir ataupun apa kepercayaan dia dan pandangan dia serta tabiat dia. Itu adalah budaya. Okay, budaya ada dua jenis. Yang pertama adalah budaya kebendaan. Budaya kebendaan ni dia lebih kepada peralatan lah. So kalau awak tengok pun, contohnya orang Melayu mempunyai rumah yang berbeza dengan orang Inggeris ataupun orang Eskimo. Itu adalah contoh yang nyata lah. Orang Melayu macam mana contoh rumah orang Melayu. Even rumah negeri pun beza. Contohnya kalau kita pergi rumah orang Minangkabau, macam mana rumah orang Minangkabau macam mana rumah orang Melaka, macam mana rumah orang Kelantan, dia berbeza-beza dah. Itu adalah budaya kebendaan lah yang kita nampak perlengkapan dia, peralatan dia. Kisahnya adalah budaya bukan kebendaan ni adalah lebih kepada kepercayaan, adat istiadat dan undang-undang. Contohnya macam adat istiadat yang berbeza dalam perkahwinan. Perkahwinan masyarakat Melayu yang mana pihak lelaki yang memberi hantaran kepada pihak perempuan. Manakala bagi masyarakat India, hantaran ataupun dipanggil sebagai dori, perkahwinan diberi oleh pihak perempuan kepada pihak lelaki. Itu pun adalah contoh budaya yang berbeza lah. Kalau kita, budaya orang Melayu ni, hantaran ni pihak lelaki yang hantar Tapi kalau ke India dia terbalik, perempuan yang bagi. Okey, seterusnya adalah faktor mempengaruhi pembentukan budaya Melayu. Okey, kita tengok spesifik sikit kepada Melayu budaya Melayu itu sendiri. Apa faktor yang mempengaruhi pembentukan budaya Melayu kita pada hari ini? Yang pertama adalah adat resam. Adat resam juga mustahak sebagai petunjuk jalan bagi seseorang dalam mengendalikan hidup bermasyarakat dan budaya. Adat resam ni, adat resam kita lah. Contohnya, adat resam kita, kenduri ke apa kan. Itu adalah adat resam. Seterusnya adalah agama. Faktor agama paling penting kerana agamalah dasar tanggapan terhadap alam sekitar dan dari segi sosial dan fizikal. Okay, so budaya Melayu ni dipengaruhi paling besar disebabkan oleh agama Sebab ada budaya-budaya lain yang kita tak boleh buat. Sebab apa? Sebab ada kekangan agama kita yang melarang kita daripada melakukan. Contohnya minum arak tak boleh, dia haramkan. Makan babi, apa lagi yang diharamkan? Pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan.
So itulah yang mempengaruhi budaya kita dekat Malaysia ni lah. Ya, sebab tu kalau kita tengok budaya Melayu ni, kalau dulu-dulu ni dia lebih sopan santun lah. Cuma sekarang ni mungkin budaya Melayu tu dah semakin kurang sebab kita terdedah dengan budaya-budaya luar. Bila budaya-budaya luar ni masuk, berlakulah perubahan terhadap budaya kita ni. Ya, kalau kita tengok pun dah banyak daripada segi pemakaian pun dah berubah. Ya, ataupun daripada segi tingkah laku pun dah banyak mengalami perubahan. Dah kurang dia punya kesopan santunan. Daripada segi pakaian pun orang Melayu dulu lebih sopan santun lah berbanding dengan sekarang. Pakaian pun dah banyak terbuka sana sini. Seterusnya adalah bahasa. Bahasa pun dia mempengaruhi budaya kita. Okey, peranan utama pembentukan budaya. Yang baiknya membina imej negara ke arah mewujudkan kepribadian dan identiti. So budaya Melayu ini sendiri telah menaikkan imej negara kita lah. Contohnya kalau kita tengok dekat pembukaan Olimpik hari tu pun, kita punya barisan-barisan atlet kita pun dia telah membawa budaya kita keluar lah. Membawa pakaian tradisi kita keluar. So dia memberi kita satu imej. Kalau kita orang luar tengok, oh ini adalah imej Malaysia. Kisahnya memupuk kesedaran kebangsaan dan kenegaraan berdasarkan ciri-ciri kerohanian, kemanusiaan, spiritual dan mental. Seterusnya adalah ciri-ciri budaya. Yang pertama, budaya ni boleh dipelajari. Budaya tidak lahir secara langsung tetapi perlu dipelajari dan melibatkan banyak unsur seperti asimilasi dan adaptasi. Maknanya budaya ni dipelajarilah. Kita tak tahu, kita bukan lahir-lahir kita dah terus tahu pasal budaya. Contohnya budaya orang lain pun, contohnya budaya Cina pun kita boleh belajar. Belajar bagaimana budaya orang Cina, bagaimana budaya orang India. Dan kita boleh ambil budaya tu. Seperti yang saya terangkan tadi, budaya pemberian ampau ni adalah budaya orang Cina lah. So kita ambil dan kita jadikan dia sebahagian daripada budaya kita sendiri. Kisahnya budaya ni boleh dikongsi. Setiap perlakuan budaya itu diamal dan didukung oleh sekumpulan manusia. Tanpa perkongsian ianya hanya menjadi perlakuan individu dan bukannya berlaku perlakuan masyarakat. Contoh dia, mencuri bukan budaya kerana ia tidak dikongsi. Ada negara yang mencuri ini adalah memang sebahagian daripada budaya dia. Ada negara yang kalau awak terlepas pandang memang hilanglah barang tersebut. Tapi dekat Malaysia ni, mencuri ni bukan budaya. Sebab apa? Sebab kita tak kongsi. Tak pernah lagi awak kongsikan. Mungkin ada lah, mungkin ada, tapi tak pernah lagi kita kongsikan budaya mencuri ni dekat kawan-kawan kita lah. Kalau kita nak mencuri pun kita mencuri sendiri, kita buat sendiri. Kita tak ada kongsi-kongsi, ajak kawan buat beramai-ramai. Itu sebab itulah mencuri ni tak jadi budaya. Seterusnya budaya ni dia bersifat sejagat. Kebudayaan itu wujud dalam semua kelompok manusia, namun ia berbeza antara masyarakat kerana pengaruh alam, pengaruh luar dan tahap penyesuaian anggota. Dan budaya ni setiap masyarakat mempunyai budaya dia sendiri. Itu maksudnya sejagat lah. Maknanya setiap orang dia ada budaya dia sendiri. Dan ia diwarisi. Budaya itu diwarisi dari satu generasi ke generasi yang berikutnya. Budaya yang diamalkan hari ini adalah lanjutan daripada budaya terdahulu. Yang maknanya budaya yang kita ada hari ini adalah budaya daripada nenek moyang kita dululah, dah diwarisi. Seterusnya, berubah. Tidak ada budaya yang wujud dari dulu hingga sekarang tidak mengalami perubahan. Perubahan ini dikaji daripada perubahan bentuk, ciri dan proses yang berlaku. Contohnya, rumah beratap genting telah menggantikan rumah beratap rumbia. Maknanya budaya kita dulu orang kita menggunakan atap rumbia lah. Tapi budaya itu telah berubah dan sekarang kita telah menggunakan rumah yang beratap genting. Seterusnya adalah perlambangan. Budaya boleh ditunjukkan dalam bentuk perlambangan seperti logo, bendera, ukiran dan
lain-lain. So kita tahu bendera kita sendiri Malaysia tu dia melambangkan negara kita lah, yang berbilang kaum, yang ada raja, ya. Dan banyaklah apa maksud bintang, bulan. So maknanya budaya tu kita boleh masukkan ke dalam perlambangan lah, daripada logo, daripada logo-logo. Setiap negeri pun menunjukkan budaya. Contohnya kalau kita tengok dekat Kedah, dia lebih kepada pertanian ataupun padi lah. So sebab tu kita tengok logo Kedah, dia ada lambang padi kat situ. Maknanya budaya tu boleh dilambangkan. Seterusnya adalah pandangan semesta. Pandangan semesta ialah bagaimana manusia memberikan tafsiran terhadap keadaan alam sekeliling, keadaan kehidupan seharian. Ia timbul kerana manusia mempunyai pertalian yang rapat dengan alam semesta. Sebagai contoh, kita tengok simpulan bahasa kita sendirilah. Seperti au dengan tebing. Kalau ukuran pula, dia ada sehasta, sepelaung. Seterusnya kita tengok faktor-faktor perubahan budaya. Budaya pun dia mengalami perubahan lah. Yang pertama adalah pertambahan anggota masyarakat. Faktor pertambahan anggota masyarakat ni, dia boleh menyebabkan berlakunya perubahan budaya ni. Kenapa? Sebab yang pertama, kelahiran ataupun kematian ataupun migrasi. Migrasi ni maknanya orang datang ke tempat kita lah. So itu pun boleh mempengaruhi faktor budaya itu boleh berubah. Yang kedua adalah pertambahan keperluan dan keinginan. Contohnya, apa dia keperluan dan keinginan ni? Kita inginkan perubahan daripada segi teknologi lah. So kalau dulu kita tengok orang-orang kampung ni macam mana cara dia bertani. So sekarang dah berubah. Kenapa? Sebab keperluan menggunakan teknologi. So itu boleh menyebabkan perubahan kepada budaya. Contohnya pun dulu kita ada budaya masak-masak, kita panggil budaya rewang ataupun adalah nama yang korang panggil rewang kan. So sekarang kita dah ada lebih kepada catering. So pun dia berubah lah. Maknanya kat situ ada perubahan. Sebenarnya adalah penemuan dan penciptaan teknologi. So kalau berlakunya pertemuan dan penciptaan teknologi ni, adanya idea atau alat baru yang sebelumnya belum pernah ada. Kita panggil dia sebagai discovery lah. Sebelum ni tak ada, sekarang dah ada. Ataupun penyempurnaan penemuan baru, invention, dan proses pembaruan atau melengkapi atau menggantikan yang telah ada, innovation. Seterusnya adalah pertembungan budaya. Pertembungan budaya ni asimilasi. Asimilasi ni saya akan terangkan lebih lanjut dalam bab yang seterusnya, apa dia asimilasi ni. Maknanya kalau ada banyak budaya dalam satu kaum tu, dalam satu masyarakat tu ada banyak budaya, ada Melayu, Cina, India bergaul, dan kita tahu setiap tu ada budaya masing-masing. Bila dah bercampur-campur tu, berlakulah perubahan kepada budaya dalam masyarakat tersebut. Seterusnya konflik. Misalnya menjadi pendiam, murung, tidak mau bergaul atau bahkan berusaha memperbaiki keadaan tersebut supaya lebih baik. So kalau dalam masyarakat tu berlaku satu konflik, contohnya berlaku satu pergaduhan yang besar, dalam satu masyarakat tu ada berlaku pergaduhan, dekat situ pun boleh berlaku berubahnya budaya tu kalau dulu lebih suka bergaul, suka bersembang. So bila berlaku konflik tu akan menyebabkan dah tak nak bergaul dan akan menjadikan satu budaya yang lain lah. Maknanya kurang bergaul selepas tu. Seterusnya adalah perubahan alam sekitar tu sendiri menyebabkan berlakunya perubahan budaya. Dahulu menggunakan perahu sebab banyak sungai, sekarang sungai-sungai diganti dengan jalan raya. Kalau kita tengok itu yang jelas lah. Dulu memang banyak sungai. Sekarang sungai-sungai pun dah kurang, banyak jalan raya. So kat situ pun dah berlaku perubahan budaya. Daripada budaya naik perahu, kita tukar kepada budaya naik kenderaan. Seterusnya fungsi budaya dalam kehidupan. Yang pertama, apa dia fungsi budaya ni? Yang pertama adalah alat penyatuan dan pengenalan identiti.
kita mengenali Jepun bukan sahaja dari segi fizikalnya, tetapi mereka adalah bangsa yang berjaya dalam ekonomi dan perindustrian. So kalau kita tengok satu budaya tu, kita dapat tahu, kita dapat kenal bangsa tersebut lah. Contohnya macam Jepun yang saya terangkan tadi. Sebenarnya adalah budaya ni fungsi dia untuk memenuhi keperluan hidup. Sebagai contoh, jika masyarakat itu mewarisi ilmu pelayaran, maka akan dibinanya kapal. Okey, seterusnya panduan bertingkah laku. Perlakuan yang dibolehkan dan tidak dibolehkan, perlakuan yang patut dan tidak patut, perlakuan yang digalakkan dan tidak digalakkan. Sebab tu kalau kita tengok dalam budaya kita sendiri ada pantang larang. Semua tu dia menjadi panduan kepada kita lah. Seterusnya adalah mengatur hubungan manusia, budaya mendidik kita agar menghormati jiran, tetamu dan sahabat. Seterusnya, galakan manusia mencipta. Orang Melayu menjalankan pertanian untuk sari hidup, maka dengan adanya budaya ini, ia sebagai pendorong penciptaan alat pertanian. So kalau kita tengok, alat pertanian kita pun dah semakin berubah laju ya. Sekarang dah menggunakan drone untuk bertani. Contohnya nak tabur racun ataupun baja, sekarang dah banyak menggunakan drone lah. Sebab memang budaya kita orang Melayu ni dengan pertanian tidak dapat dipisahkan. Okay, so boleh faham tak budaya? Ada apa-apa nak tanya tak pasal budaya? Tak ada sir. Okay, so lepas budaya kita akan pergi kepada perpaduan dan integrasi. So yang ini tak apalah, kita tengok secara lalu je. Perpaduan, satu proses yang menyatu padukan seluruh masyarakat dan negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta dan banggakan tanah air. Integrasi pula adalah satu proses bagi mewujudkan satu identiti nasional di kalangan kumpulan yang terpisah dari segi kebudayaan, sosial dan lokasi dalam sesebuah unit politik. Okay, so kita skip dulu. Ni awak boleh tengok sendiri ya. Okay, yang ni saya nak ajar pluraliti budaya. Okay, yang pertama adalah tahap dia amalgamasi. Yang kedua, asimilasi. Yang ketiga, akulturasi. Yang keempat, akomodasi. Yang kelima, segregasi. Kita akan tengok satu-satu apa dia tahap hubungan etnik ni. Okay, yang pertama adalah segregasi. Ia tahap perhubungan antara kaum atau etnik di tanah Melayu yang bersifat terpisah. Pemisahan ini dapat dilihat melalui tempat tinggal, sistem pendidikan, pekerjaan dan pergaulan. Keadaan ini ketara dapat dilihat semasa pendudukan British di tanah Melayu. Konsep pemisahan etnik ini juga dapat dilihat di luar negara seperti yang berlaku di Afrika. Dasar apartheid. Formula bagi konsep segregasi ini adalah A per B per C yang memperlihatkan adanya kelompok pemisah antara etnik-etnik. Yang mana segregasi ini senang cerita macam sesuatu kaum tu dipisahkan. Contohnya kalau Melayu dulu, zaman Jepun dulu ataupun zaman penjajahan dulu, Melayu duduk kat bahagian mana? Kampung. India duduk kat bahagian estate. China duduk kat bahagian bandar. So itu adalah contoh segregasi lah. Maknanya dipisahkan. Daripada segi tempat tinggal dia dipisahkan. Sekolah pun terpisah. Daripada dia punya cara pekerjaan dia pun terpisah. Kalau Melayu dulu petani. Kalau India ni lebih kepada pekerja estate. Kalau China ni lebih kepada duduk bandar, dia lebih kepada perniagaan. Itu adalah segregasi. Maknanya setiap kaum tu terpisah di antara satu sama lain. Sebab tu dia punya formula A per B per C. Per ni bukan bahagilah. Maknanya setiap kaum tu terpisah di antara satu sama lain. Contohnya A ni Melayu, B ni Cina, C ni India. Maknanya dia dipisahkan di antara satu sama lain. Okay, seterusnya adalah akomodasi. Proses di mana setiap etnik atau kaum menyedari norma dan nilai yang dimiliki oleh etnik-etnik lain tetapi mereka tetap mempertahankan budaya dan nilai hidup masing-masing. Dalam konteks negara Malaysia, masyarakat Melayu, Cina, India, Sing dan lain-lain tetap mengamalkan dan mempertahankan budaya hidup masing-masing.
Formula bagi konsep akomodasi ni adalah A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Okay, maksud dia, walaupun sesuatu kaum tu hidup bersama, tapi dia orang tak nak ambil budaya orang lain. Maknanya dia mempertahankan budaya dia sendiri. Dia tak nak bercampur dengan budaya orang lain lah. Okay, itu adalah definisi untuk akomodasi. Ya, walaupun dia hidup bersama tapi budaya dia tetap pertahankan. Walaupun dia tahu budaya orang Cina contohnya macam ni, budaya orang India macam ni, budaya orang Melayu macam ni, tapi dia sebagai orang Melayu, dia tak nak ambil budaya Cina dengan India, dia just mempertahankan budaya dia sendiri. Itu adalah akomodasi. Maknanya tak ada pencampuran lagi lah. Akomodasi ni just mengamalkan budaya masing-masing. Okay, seterusnya akulturasi. Satu proses penerimaan unsur kebudayaan dari kalangan individu atau kelompok dari budaya yang lain. Walaupun sesuatu kelompok budaya itu menerima unsur-unsur budaya etnik lain, ia tidak menyebabkan kehilangan etnik, identiti asal kaum dan etnik yang menerimanya. Contoh yang berlaku di Malaysia ialah pemberian duit raya oleh orang Melayu semasa hari raya. Dia adalah budaya pemberian ampau masyarakat Cina. Okey, contohnya dekat sini formula dia adalah A besar, B dengan C kecil. Maksudnya contohnya A ni contohnya orang Melayu. B dengan C ni adalah budaya Cina dengan India. Maknanya dia ambil budaya lah. Dia ambil budaya tu jadikan sebagai budaya dia. Contohnya B ni orang Cina, dia ambil budaya Melayu dengan India. C ni orang India, dia ambil budaya Melayu dengan Cina. Itu adalah definisi untuk akulturasi. Dia ambil budaya orang lain dan jadikan sebagai budaya dia lah. Okay, kalau asimilasi ni adalah proses percantuman dan penyatuan etnik yang berlainan budaya sehingga membentuk satu kelompok budaya dan identiti yang sama. Proses ini bermakna kumpulan sesuatu budaya sesuatu kaum atau etnik minoriti menerima budaya kumpulan etnik yang domin. Dengan kata lain, proses asimilasi akan berlaku apabila etnik yang mempunyai budaya yang berbeza. Etnik-etnik tersebut sentiasa berinteraksi, interaksi etnik berlaku dalam tempoh yang agak lama. Contohnya adalah orang Cina dekat Kelantan. Ya, kita tahu dekat Kelantan ni Cina dia terlalu sedikit minoriti. So kita dapat tengok orang Cina kat sana pun dia dah hidup seperti orang Melayu. Budaya dia sama dengan budaya orang Melayu walaupun dia orang Cina, tapi budaya dia pun dah sama macam budaya orang Melayu. Pakaian dia, pemakanan dia. Maksudnya kat situ dah berlaku asimilasi lah. Dia teradapt dengan budaya orang yang dominasi, yang majoriti. Formula dia bagi konsep ni adalah A tambah B tambah C, dia akan jadi A. Contohnya kat satu kaum tu, dekat satu tempat tu, dia ada kaum A, kaum B, kaum C. Tapi disebabkan A ni kaum yang majoriti, yang B dengan C tadi pun dia ikut budaya yang A tadi. Itu maknanya asimilasi. Okay, seterusnya amalgamasi. Proses yang terjadi apabila budaya atau kaum bercampur dan mewujudkan budaya dan ras yang baru. Ia biasanya berlaku melalui perkahwinan campur antara etnik dan kaum. Ada juga yang mengaitkan anak hasil perkahwinan campur ni mempunyai IQ yang tinggi, cerdik, penampilan menarik dan sebagainya. Okay, amalgamasi ni maksudnya kaum yang berbeza, dia berkahwin dan melahirkan satu kelompok yang baru. Kelompok yang baru ni pun dia ada budaya dia sendiri. Okay, formula bagi konsep amalgamasi ni adalah A tambah B tambah C sama dengan D. Dia ada kelompok baru. Contohnya dekat Melaka, kalau kita tengok ada perkahwinan campur di antara orang Portugis dengan orang Melayu. So dia akan melahirkan bangsa apa? Siapa tahu? Dekat Melaka tu. Bugis. Bukan. Oh, bukan? Bukan. Dia yang selalu nyanyi lagu Jacqueline Nona. Baba Nyonya. Bukan, Baba Nyonya tu Cina dengan Melayu. Di mana ke Melaka? Dekat Melaka dia ada perkahwinan, ada kelompok ni. Dulu dia adalah hasil perkahwinan antara orang Portugis dengan orang Melayu. Dia ada hasil satu kelompok baru. Macam Baba Nyonya. Kantonis ke? Apa dia? Kantonis. Kantonis tu bahasa kan? Dia nanti saya akan tunjuklah apa nama bangsa tersebut ya.
Contoh lain Baba Nyonya. Baba Nyonya tu pun adalah satu kelompok baru tu. Ya, kalau kita tengok Baba Nyonya ni muka Cina, tapi cara pemakaian dia pakai baju batik ya, dan makanan Ni so ya. oh, orang apa Kristang. Lepas ni kita tengok apa nama dia. Okay. Okey, ni tak ada. Lepas ni kot. Saya rasa lepas ni ada tajuk seterusnya. Okey, ini adalah komposisi bangsa dalam masyarakat Malaysia ya. Kalau kita tengok bangsa Melayu, apa dia punya ciri-ciri dia? Orang Melayu ni berbahasa Melayu lah, beragama Islam dan mengamalkan adat istiadat Melayu. Dalam perlembagaan dia dah tertulis apakah definisi Melayu. Melayu ni pertama dia berbahasa Melayu, kedua dia beragama Islam, yang ketiga dia melakukan adat istiadat Melayu. So kalau ada tiga benda ni, maknanya dia adalah orang Melayu. Dia adalah orang Melayu ni, dia majoriti, mewakili 55% penduduk Malaysia. Agama dia Islam lah. Institusi agama dia masjid, surau, Jabatan Agama Islam dan Mahkamah Syariah. Budaya dia Aidilfitri, Aidiladha. Cina dia datang ke tanah Melayu bermula daripada abad ke-15. Dia punya bahasa ada Hokkien, Hakka, Kantonis, dan Cina dekat tanah Melayu ni ada 25%. Dan kebiasaannya Cina ni dia beragama Buddha dengan Kristian. Dia punya tempat agama dia Tokong, Wat dan persatuan-persatuan dia lah. Dan budaya dia, maknanya perayaan dia ada Tahun Baru Cina, ada Wesak, ada Cap Gome dan seterusnya, hari Christmas. Okay, seterusnya India ni dia datang sebab tu penjajahan British daripada selatan India. Dia ada Tamil, Telugu, Malayali dan dia mewakili 7% daripada penduduk Malaysia. Okey, malangnya kalau kita tengok sebenarnya orang Bangladesh yang datang ke tanah Melayu ni, yang dia jadi bagi kerja buruh lah, yang buat kerja-kerja pembinaan sekarang ni, dah melebihi daripada penduduk India sendiri rasanya dah berapa juta dah orang-orang Bangladesh yang datang bekerja ke dalam Melayu lah. Dia lebih ramai daripada India sendiri. Okay, agama dia agama Hindu, Sikh, Kristian dan Islam. Perayaan dia ada Deepavali, Taipusam, Pongal. Seterusnya ini kat Sabah. So nanti ni awak boleh tengok sendiri lah. Dia ada banyak Sarawak ada banyak etnik. Ada Iban, Bidayu, orang Ulu. Kat Sabah ada Kadazan Dusun, Bajau, Murut. Dan orang Sabah dengan Sarawak ni mewakili 12% penduduk Malaysia. Okay, walaupun Sabah Sarawak ni dia besar, tapi penduduk dia just 12% daripada penduduk Malaysia lah. Maknanya kat tanah Melayu ni lebih ramai. 88% penduduk Malaysia ni berada dekat Semenanjung. Okay, agama dekat Sabah Sarawak tu kebiasaannya ada agama Islam, agama Kristian, dan ada juga yang mengamalkan animism. Animism ni dia lebih kepada penyembahan pokok, matahari, semua tu lah. Okay, sebenarnya budaya dia adalah budaya dia sendiri. Hari Gawai, Hari Keamatan, Hari Tadau. Ini pun nanti kita akan tengok. Sabah Sarawak ni ada tajuk khas untuk diorang. Saya akan tunjuk. Dan sebagai penutup dia, kita tengok ayat Al-Quran ni. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. In akramakum indallah atqakum. Innallaha alimun khabir. Maksud dia, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadi kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Okay, so kita tahu Allah dah ciptakan kita sebagai orang lelaki dan perempuan. Dan dia ciptakan pelbagai bangsa dan suku-suku.
Ya. Kenapa diciptakan banyak bangsa dan suku-suku ni? Supaya kita kenal mengenali di antara satu sama lain. Dan Allah bagi peringatan supaya kita jangan membeza-bezakan. Ya, sebab manusia ni semua sama. Yang membezakan kita ni adalah ketakwaan. Ya. So kita tak ada kelas orang kaya, kelas orang miskin. Ya. Kita jangan berlaku orang kata macam saya kata tadi, ethnocentrism ni lah. Ya, jangan berlaku stereotype, jangan berlaku prejudis. Ya, sebab yang membezakan kita dekat sisi Allah adalah amalan kita. Ya, bukannya bangsa kita. Tak semestinya bangsa Melayu ni lebih mulia, tak ada. Ya, Melayu, Cina, India ni sama je. Cuma membezakan adalah ketakwaan kita. Okey. Seterusnya yang terakhir juga kepentingan memahami hubungan etnik. Malaysia merupakan sebuah negara berbilang kaum yang pernah menghadapi konflik etnik. Hubungan etnik berkait rapat dengan seluruh struktur sosial masyarakat dan memberi pemahaman tentang sejarah, pluralisme sosial dan kebudayaan. Punca konflik serta sejauh mana struktur masyarakat bersifat kolonial. Hubungan etnik mencerminkan perkembangan sejarah dan kemampuan sosioekonomi sesebuah negara, contoh dari si Baba dengan Nyonya. Ya, hubungan etnik mencerminkan darjah dan sumber ketegangan sosial dalam sesebuah masyarakat. Okay, melalui hubungan etnik juga dapat difahami isu prasangka dan diskriminasi di sesebuah negara serta gambaran peranan faktor personaliti dalam menentukan tingkah laku ahli masyarakat. Hubungan etnik penting dalam memahami kesan perindustrian di sebuah negara. Hubungan etnik mempengaruhi dasar sosial dan peranan sosial sesebuah negara.